Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam membicarakan kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijriyah. Begitu panjang lebar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi dalam membicarakan al-hal, hal ihwal bayang, dan al-ma'al, dapatan perolehan daripada bayang. Begitulah hikmah setiap benda yang Allah jadikan di muka bumi ini, sudah ditentukan bayangannya masing-masing. Kerana bayangan itu merupakan gambaran. Perlunya ada bayangan supaya manusia membuat persiapan dan manusia selamat daripada tipu helah kehidupan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mula membayangkan sesuatu. Perlu membayangkan sesuatu itu bukannya gila bayang, tetapi lebih kepada persiapan dan persediaan. Ada bayangan rupa bentuk, ada bayangan berhubung tentang hal ehwal, ada bayangan tentang hasil dan mahsul. Ianya membawa erti yang amat besar. Sekali lagi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi melanjutkan perbicaraan berhubung tentang bayang, dan perlu diperhatikan ada sesuatu itu bayangnya lebih terserlah sebelum matahari zawal, yakni al-zil. Ada juga bagi sesuatu itu hanya terserlah bayangnya selepas matahari zawal. Boleh kita katakan bagi orang yang bijak untuk membuat penggambaran, dia akan memerhatikan pukul berapa waktu terbaik untuk penggambaran, kerana di situ ada nilai bayangan dan rupa yang sebenar. Melanjutkan perkara ini, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menjelaskan dalam kitabnya Al-Azminatu wal-Amkinatu pada halaman muka surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qauluhu, qala Allah ta'ala walau sya'a la ja'alahu sakina wa kashfuhu anna jami'a ma khalaqahu azza wa jalla dhillahu yaduru ma'ahu wa yamtaddu la yanfaqu minhu hatta raha insilali min dunihi lima tadurru alaihi yashabuhu muqbilan wa mudabbiran wa kaifa mala zaidan alaihi wa naqisan minhu liyadhkuruhu ajzuhu wa yasulu lahu annahu ala tasarrufihi al-matinu fi lizami ad'afi qarinin wa dhalika tafayyuhu ay tarji'uhu
yumnatan wa yusratan wa mutana'ilan min tahti wa muta'alliyan min fawqin ala hasabi ikhtilafil ahwali fayakunu lil ashkhasi fai'un anil yamini wa syama'ili idza kanat asy-syamsu ala yamini syakhsi kana al-fai'u an shimalihi wa idza kana ala shimalihi kana al-fai'u an yaminihi wa qila awwalun nahar an yaminil qiblah wa fi akhirih an shimalil qiblah. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 45 surah Al-Furqan yang membawa arti, dan sekiranya Allah kehendaki, nescaya Allah Ta'ala jadikan bayang-bayang itu pegun, tidak bergerak. Bahwasanya sekalian makhluk yang Allah Ta'ala jadikan itu, bayang-bayangnya bergerak bersamanya. Sekalian makhluk yang Allah jadikan itu, bayang-bayang makhluk itu bergerak bersamanya. Dan bayang itu memanjang, bayang itu tidak akan berpisah sama sekali. Sehinggalah tiba waktu malam, lenyap bayang begitu sahaja daripada terus bersama dalam gerakkan sesuatu benda, di mana bayang sentiasa menjadi sahabat karib di hadapan maupun di belakang. Dan bagaimana bayang itu sentiasa condong. Bayang boleh bertambah dan bayang boleh berkurang kerana memberi peringatan akan kelemahannya bayang. Sifat bayang itu lemah kerana bayang itu mudah berubah mengikut kedudukan tuannya. Dan bayang itu sentiasa berlawanan kerana bahawasanya sesuatu yang keras itu mampu bertindak terhadap bayangnya. Kerana bayangnya adalah sesuatu yang amat lemah yang menjadi rakan karib. Sedangkan bayang itu panjang dan pendek, ke kanan dan ke kiri. Dan bayang itu menjadi selipar di bahagian bawah. Dan bayang itu ada kalanya menjadi kemuncak di bahagian paling atas, mengikut perbezaan hal ehwal. Maka jadilah bagi seorang itu bayang di sebelah kanan dan kiri. Apabila matahari itu di sebelah kanan seseorang, apabila matahari itu di sebelah kanan seseorang, maka bayangnya berada di sebelah kiri. Dan apabila matahari itu berada di sebelah kiri, maka bayangnya pula berada di sebelah kanan. Dan dikata oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam, pada awal siang hari di sebelah kanan adalah kiblat, dan pada akhir siang hari di sebelah kiri adalah kiblat. Menunjukkan bahawa ulama-ulama terdahulu dalam menentukan arah kiblat, maka salah satu daripadanya menggunakan kaedah bayang matahari. Cukup mahir memanfaatkan bayang matahari kerana mereka benar-benar memahami nilai anjakan bayang. Oleh itu, ulama-ulama Islam terdahulu, mereka tahu detik bila bayang al-zillu, bayang yang terhasil sebelum zawal, yang mana bayang itu tepat menunjukkan arah kiblat. Dan mereka juga mengetahui detik bila dan apa tarikhnya bayang
yang hasil selepas zawal yang dikenali dengan nama al-fi'l, arah bayang itu tepat menunjukkan arah kiblat. Maka menjelaskan kepada kita bayang menjadi pedoman kepada manusia. Bayang menjadi pedoman kepada manusia. Kerana bayang itu memberi nilai isyarat, bayang itu juga memberi nilai irsyad, dan bayang itu juga memberi nilai maklumat. Maka bayang searah kiblat merupakan maklumat yang boleh diketahui. Kenapa bayang searah kiblat itu tidak disebut isyarat? Kenapa bayang arah kiblat itu tidak disebut irsyad, tetapi bayang arah kiblat itu dikategorikan sebagai maklumat, menunjukkan berulangnya. Tarikh akan berulang, maka kedudukan matahari berulang, nilai bayangnya pun berulang. Oleh itu diketahui bila berulangnya bayang searah kiblat mengikut tarikh dan kedudukan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ulama-ulama as-salafus salih meletakkan tarikh tertentu yang mana matahari tepat berada di atas Kaabah. Apabila matahari tepat berada di atas Kaabah, berada di atas disebut al-istiwa. Tepat berada di atas disebut al-istiwa. Kaabah itu nilai rumah Allah yang besar, maka disebut al-a'zam. Maka fenomena disebut al-istiwa'ul a'zam. Fenomena di mana matahari tepat berada di atas Kaabah. Dan ketika itu tidak kelihatan bayang Kaabah apabila matahari tepat berada di atas Kaabah. Bayang Kaabah tidak kelihatan, menunjukkan bahawa kedudukan matahari tepat di atas Kaabah. Maka pada saat detik ini, bayang yang terhasil di mana-mana jua penempatan pastinya menuju ke arah Kaabah, Baitullahil Atiq. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi dalam mengakhiri perbahasan tentang bayang, Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi membawa kita dalil hujjah daripada firman Allah ayat 17 Suratul Kahfi. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tadzawaru an kahfihim zatal yamin. Artinya, sekiranya Allah kehendaki, wa tarasy-syamsa idza tala'at, dan kamu melihat dan kamu memerhatikan bahawa matahari itu apabila terbit ia, maka matahari itu berada di sebelah kanan daripada gua di mana mereka itu bersembunyi menyelamatkan diri mereka.
Dalam hal ini, Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menjelaskan keterangan-keterangan untuk kita memerhatikan kedudukan gua, yang mana gua itulah mendapat rahmat dari Allah. Penghuninya dipelihara Allah. Penghuninya hanya sekadar tidur, dimatikan sekadar tidur dalam tempoh masa 300 tahun. Menunjukkan betapa istimewa gua yang dihuni oleh penghuni yang mendapat peliharaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi datangkan keterangan dan hujah ayat 17 suratul Kahfi ini sebenarnya menarik perhatian kepada kita bahawa untuk menilai kedudukan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita membuat perbandingan kedudukan itu dengan tempat terbit matahari dan tempat terbenam matahari, agar kita dapat membuat perbandingan di mana jua tempat yang kita perlukan mengetahui kedudukannya, maka perlulah dinilai berdasarkan kedudukan matahari. Maka menilai kedudukan matahari menilai dua perkara. Menilai waktu terbit matahari di tempat itu dan waktu terbenam matahari di tempat itu. Begitu juga menilai matlak yang merujuk kepada tarikh sesuatu, pada tarikh yang ditetapkan di mana tempat terbitnya matahari, supaya dapat dinilai, dapat diukur dengan tepat kedudukan sesuatu. Inilah dia jalan di mana dengan menggunakan matahari dan mengukur bayang matahari, seseorang itu dapat menilai kedudukan penempatan. Maka zaman berzaman manusia sejak daripada zaman baginda Idris alaihissalam menyukat sesuatu penempatan itu dengan dua nilai. Tulul balad, garis bujur, dan ardul balad, garis lintang. Ardul balad, garis lintang, boleh ditentukan dengan membuat pengukuran bayang di sesuatu tempat. Hadirin yang dirahmati Allah, ianya menjelaskan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita gunakan matahari sebagai pedoman. Selain daripada bintang-bintang menjadi pedoman untuk ahli pelayaran, bintang-bintang menjadi pedoman untuk ahli-ahli perniagaan merentasi padang pasir di malam hari, matahari juga menjadi pedoman di siang hari. Kalaupun agak sukar untuk kita membuat penilaian, dek kerana pancaran cahaya matahari itu, jangan lupa
Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari itu bercahaya yang memancar bersama dengan bayangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tuntut agar kita membuat penilaian terhadap bayang, pengukuran terhadap bayang. Maka penilaian dan pengukuran bayang itu akan memberi satu nilai yang disebut ardul balad, garis lintang kedudukan sesebuah negeri dan penempatan. Maka ianya memberi penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala berhubung tentang ayat 17 suratul Kahfi. Wa tarasyamsa idza tala'at tadzawaru an kahfihim zatal yamin ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki apabila kita menilai gua yang mendapat perlindungan istimewa dari Allah dan penghuninya dipelihara oleh Allah, maka kita perhatikan waktu terbit matahari. Dibuat perbandingan tempat terbit matahari dengan kedudukan gua yang mendapat peliharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ianya akan memberi nilai kepada kita, nilai kecondongan matahari. Kecondongan matahari kerana matahari terbit di timur, matahari terbenam di barat. Akan tetapi matahari terbit di timur ada kalanya condong ke utara dan ada kalanya condong ke selatan. Begitu juga matahari yang terbenam di barat, ada kalanya terbenam di barat tetapi condong sedikit ke utara. Terbenam tetap di barat akan tetapi condong sedikit ke selatan. Memberi kepada kita nilai kecondongan matahari, yang mana nilai kecondongan itu juga merupakan sesuatu yang amat berharga, yang memberi sumbangan kepada pembentukan 4 musim. Kecondongan matahari memberi sumbangan kepada 4 musim. Musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Hadirin yang dirahmati Allah, memberi penjelasan kepada kita betapa matahari itu bukan hanya sekadar memanaskan muka bumi. Matahari itu bukan hanya sekadar menerangkan muka bumi dan menyumbangkan gelap malam yang merupakan hasil daripada bayang, tetapi banyak yang boleh kita dapati manfaat daripada matahari. Bermula daripada terbit hinggalah ke terbenam matahari. Menjelaskan kepada kita nilai makhluk yang meraih cahaya matahari dan makhluk yang tidak meraih cahaya matahari. Nilai-nilai yang amat berharga, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini. Semoga bersua kembali dalam membicarakan dan membahaskan manfaat demi manfaat yang Allah sediakan kepada makhluk-makhluk di langit sana, agar ianya tak disia-siakan, agar ianya terus menjadi pedoman kepada umat manusia di muka bumi ini.
Wallahu a'lam bissawab.